sahabat. Zaman yang Nabi SAW selalu berpesan kepada sahabat untuk berhati-hati dengannya. Tuan-tuan, kita tak akan mampu untuk menjauhkan diri kita daripada alim ulama. Duduklah dekat dengan alim ulama. Sentiasa berdamping dengan alim ulama. Minta nasihat daripada alim ulama. Mudah-mudahan ulama akan membimbing kita supaya kita terselamat daripada ujian dan fitnah yang berlaku di akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi selaku penceramah kita pada malam ini, yang berusaha barisan AJK Surah Al-Hijrah, yang berusaha kru-kru penyiaran, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dia dapat kita sekali lagi berada di majlis ilmu, iaitu ceramah Maghrib Perdana, merupakan siri yang ke-7 bagi surah Al-Hijrah. Alhamdulillah. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini ialah fitnah akhir zaman. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat kah? Ustaz, sihat ke Ustaz? Boleh dengar Ustaz? Ustaz boleh dengar ke? Ustaz boleh dengar? Apa khabar Ustaz? Sihat ke Ustaz? Kita mungkin ada sedikit gangguan di pihak Ustaz. InsyaAllah semoga dipendahkan. Ustaz apa khabar? Kita masih lagi menunggu isyarat daripada Ustaz. Nampaknya ada sedikit gangguan. Kami bagi pihak penganjur memohon kemaafan kerana maklumlah kita live, secara live mungkin kita ada gangguan dari segi internet. InsyaAllah Ustaz akan kembali sebentar lagi. Sementara menunggu Ustaz masuk, saya buat beberapa pengumuman lah. Yang pertamanya, insyaAllah untuk infak dan tajaan sentiasa dibuka bagi kuliah subuh, kuliah maghrib perdana, kuliah menada. Kepada muslimin, muslimat yang berhajat untuk berinfak ke surah Al-Hijrah, bolehlah terus bank in ke akaun Bank Islam seperti yang tertera di skrin masing-masing. InsyaAllah. Semoga apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan akan diberi ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, pendaftaran kelas pengajian tahsin Al-Quran secara online sentiasa terbuka. Kelas tahsin ini dibimbing oleh Ustaz Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Amin Al-Hafiz. Yuran bulanan hanya RM10, sangat-sangat murah, iaitu kelas bersiaran 2 kali seminggu, setiap hari Selasa dan juga hari Jumaat, jam 9 hingga 10 malam. Penyertaan masih terbuka, boleh terus hubungi saya sendiri, Ismail bin Mahad, selaku pengurusi surah Al-Hijrah di talian 012-408-4747. Yuran penyertaan hanya RM10, sangat-sangat murah, insya-Allah. Maklumlah sekarang zaman masa-masa PKP ni ramailah di antara kita yang menjadi imam di rumah. Sama-samalah kita memperbaiki bacaan, memperbaiki tajwid kita, insya-Allah. Semoga apa yang kita bacakan semasa solat ini dapat kita perbaiki dan sebenarkan. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan yang ketiganya berkenaan dengan Gorobok Rezeki Surah Al-Hijrah telah dilancarkan pada 25 hari bulan Jun 2021 yang lepas. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan. Ia terbuka kepada semua penduduk di sekitar Seremban yang memerlukan barangan harian tanpa mengira agama, bangsa dan parti politik. Kepada siapa yang memerlukan, bolehlah terus datang ke Surah Al-Hijrah
dan terus ke gerobok rezeki surah Al-Hijrah dan ambil barangan keperluan secara free and easy tanpa birokrasi dan beroperasi selama 24 jam sehari, insyaAllah. Ribuan terima kasih kepada semua para penyumbang ke gerobok rezeki. Semoga Allah memberi ganjaran pahala yang besar kepada semua. Kepada muslimin, muslimat yang berhajat untuk menyumbang ke gerobok rezeki, bolehlah terus bank in ke akaun surah Al-Hijrah. Cuma masukkan teks nota gerobok rezeki supaya kita asingkan semangat ini dan kita dapat beli beras, gula, tepung dan sebagainya, insyaAllah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf, memang line tak apa nak okey sikit ni. Saya pun risau je. Norma baru Ustaz, bukan norma baru. Norma baru Time- macam time. ni lah Ustaz. Ya, time-time ni dia ni sikit. Semayang babak, semayang sihat. Lama tak jumpa. InsyaAllah sihat Ustaz. Reunion kita malam ni Ustaz. Ramai geng-geng Pride Perpulan join malam ni. Alhamdulillah syukran. Kita Alhamdulillah, ada alhamdulillah. Haji Anwar Lazim, Syahidan, Tamizi, kita ada Syafiq, kita ada Haji Afif, Reza, Lutfi, semua kawan-kawan kita Ustaz. Siapa Alhamdulillah, lagi masih berada di masih duduk di sana? Oil and gas dah Ustaz, dah berhijrah, ramai kawan-kawan kita dah berhijrah. Ada oil and gas, banyak masuk oil and gas. Ada yang berada di Qatar pun ada, Brunei pun ada. Oi. Saya berada di KL. Ramai dah berhijrah, tapi insyaAllah malam ni kita sama-sama reunion Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita buat reunion dan kita buat regroup balik lah. Boleh insyaAllah. Kita santai-santai yang malam ni Ustaz, insyaAllah. Malam ni kita ada 2 set Ustaz, macam badminton Ustaz. Dia ada first set, second set. Cumanya 2 hari lepas lah Lizizia kalah pada Cheng Long. Tak apa, insyaAllah Lizizia boleh tebus balik, insyaAllah. Pada Olimpik akan datang, insyaAllah. Kita ada 25 minit. Kalau terputus nanti Ismail masuk aja buat apa ni iklan ke apa semua, saya akan try untuk masuk balik. Saya akan try untuk masuk balik, insyaAllah. InsyaAllah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput yang bahagia Ustaz untuk menyampaikan kuliah ceramah Maghrib dan dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni
a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya hormati sahabat saya Ismail, yang salih ala Sayyidina Muhammad, seluruh ahli pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa surau salih ala Sayyidina Muhammad, surau salih ala Sayyidina, lupa dah, ahli hijrah, surau telah sambut Rauf, surau Al-Hijrah, surau hijrah, InsyaAllah Ustaz. Bandar Warisan Bandar Puteri Bandar Seremban, Warisan. Negeri Sembilan. Dia pernah sampai dah dekat surau hijrah ni. 29 hari bulan 9 2018, 3 tahun yang lepas, hampir 3 tahun. Saya ingat satu-satunya surau dalam dunia yang nak naik tempat khutbah dia naik lift. Betul ya? Oh tu Ismail kan? Surau lain ke Ustaz? Oh, surau lain. Salah surau. Tak apa. Salah surau pula dah. Alhamdulillah saya jumpa. Tapi jadi insya-Allah saya jumpa tuan-tuan dan serai juga sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kami yang dulu kami selalu berhimpun secara bulanan di Perai Power Plant. Saya ada sama untuk kuliah bulanan kita dekat sana, dan saya ingat kita menggunakan kitab Fiqh Al-Manhaji, kitab fiqh, namun Salih Sayyid Muhammad kita berhenti, sahabat-sahabat ramai yang dah keluar dan sebagainya. Alhamdulillah, dan hari ini kita dapat berhimpun semua beramai-ramai dengan di Surau Hijrah, di Salih Sayyid Muhammad, Jemaah Surau Hijrah, Jemaah Kompleks Islam Darul Faizin, dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti secara maya pada malam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salih Sayyid Muhammad. Dan saya ucap terima kasih pada pihak surau yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni, insya-Allah. Salih Sayyid Muhammad. Dan tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni sesuai dengan keadaan kita pada waktu sekarang ni, kita panggil tajuk dia ialah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dan subhanallah Sayyid Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya berhajat untuk menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ini buku yang disusun oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Ini salah satu buku yang, ini saya pinjam buku isteri saya. Buku saya ada dua. Satu tak tahu di mana, satu lagi dah hancur lah. Banyak sangat buat. Nak kata malam ni sampai subuh tu. Dia? Nak kata malam ni sampai subuh kita ceramah. Kalau kita khatam satu ni, insya-Allah saya masuk malam ni, saya nak bincang bab yang keempat. Bab yang keempat, tajuk dia fitnah yang terjadi di akhir zaman. Alhamdulillah. Buku ni sangat menarik, Salih Alaihi Wasallam, pasal dia cerita susunan Imam Ibnu Kathir susun bermula daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menurut Rasulullah SAW, terjadinya fitnah huru-hara, munculnya Imam Mahdi, fitnah yang terjadi di akhir zaman, banyaknya tanda-tanda kiamat, Dajjal, Dajjal lagi bab 7, bab 8 Nabi Isa turun, bab 9 keluar Ya'juj Ma'juj, bab 10 keluar binatang melata, bab 11 10 tanda, sampai mana ni? Sampai masuk syurga Allah. Termasuk apa yang dibincangkan, yang sangat banyak dibincangkan adalah peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Buku ni detail menghimpunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis ayat Quran dan perbincangan ulama berkaitan dengan susunan bermula daripada kiamat, bermula daripada perkara yang berlaku sebelum kiamat sampailah kita semua sama ada masuk syurga Allah ataupun masuk ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi malam ni masuk satu bab, nak bincang satu bab je, bab keempat. Itu pun kita bincang, kita ambil selektif yang sesuai sajalah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita tengok berapa perbincangan, dan kita ada dua slot yang saya fahamkan. Ada slot pertama, kemudian kita akan berehat seketika, kemudian kita akan masuk pada slot yang kedua, insya-Allah. Dan insya-Allah Salih Muhammad, saya ingat dalam pukul 12.30 malam nanti kita habislah. Cantik Ustaz, cantik 12.30. Kita tunggu. Oh, cantik pula. Saya doa bagi internet ni dapat sejam pun okey dah tu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Baik. Kita rehat setengah jam. Kita rehat 5 minit, betul cara balik. InsyaAllah.
Dan sengaja kita rehat ya. Nanti Ismail bagi cue lah waktu mana nak. Okey, buat boleh. kita. Baik. Fitnah yang terjadi di akhir zaman. Banyak fitnah, cubaan dan malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman. Di antaranya ialah bencana alam, penyakit yang bermacam-macam, terjadinya rusuhan, peperangan dan sebagainya. Demikian mukadimah yang dimulakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Zainab bin Jahshin bahawa dia berkata, pernah Nabi SAW terbangun daripada tidur dengan wajah yang merah, wajah yang memucat, seraya Nabi SAW berkata. Nabi SAW tidur dengan isterinya Zainab sallallahu alaihi wasallam, terkejut tengah malam, terjaga. Kemudian wajah Nabi SAW pucat. Lalu Nabi SAW kata dekat isterinya Zainab binti Jahshin, hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sembah melainkan Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW, bila Nabi SAW mimpi, ini sebahagian daripada wahyu. Kita kalau mimpi ini dia salah satu daripada tiga. Kata Nabi SAW, Nabi sebut. Kalau kita mimpi, salah satu daripada tiga. Yang pertama, mimpi benar. Mimpi Allah nak bagi tahu dekat kita sesuatu perkara yang benar. Kita duduk on the right track. Kita ni, yang memilih untuk duduk madrasah ke, yang memilih untuk pilih jalan-jalan kebaikan ni, Allah akan bagi satu mimpi. Mimpi ni nak bagi tahu kata kita ni betul dah jalan kita tu. Macam-macam jenis mimpi Allah bagi. Ada yang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mimpi dia nampak syurga, ada mimpi macam-macam bentuk mimpi, tapi mimpi yang benar. Biasanya mimpi benar ni, mimpi ni dia boleh ingat. Detail jalan cerita dia boleh ingat. Yang kedua dia panggil mimpi mainan syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ni syaitan yang mainan dia aja. Saja-saja duk pemain-pemain kita. Mimpi mainan syaitan ni, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ajak pula dalam satu hadis yang lain. Kalau kita terjaga, kita terkejut dalam mimpi kita, kita tengok satu benda yang kita tak ingin, yang kita rasa macam kita takut, kita gelisah, mimpi buruk dia panggil. Apa Nabi SAW suruh buat? Nabi SAW suruh jaga saja, kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim pertama, yang keduanya beralih belah kiri, ludah 3 kali. Isyarat ludah, jangan tu macam tu. Kawan dia tidur sebelah tu, buat dia. Itu dia pula mimpi ngeri malam tu. Ya, isyarat ludah 3 kali. Kemudian ubah posisi tidur. Ubah tempat tidur. Nabi SAW ajak. Yang ketiga, yang pertama mimpi benar, yang kedua mimpi mainan syaitan, yang ketiga mimpi apa yang nafsu kita kita layan nafsu kita, apa yang duduk dalam fikiran kita, benda-benda apa yang duduk dalam fikiran kita, salih alaihi wasallam, maka dia akan terbawa-bawa dalam mimpi. Itu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, yang tu tak ada apa-apalah, yang tu tak ada apa-apa. Cumanya kalau dia fikir sangat tu, kalau beli kereta baru tu fikir nak tukar sport rim je lah. Hilanglah mimpi tu. Kan, kalau mimpi tu fikir sangat nak menikah, tapi menikah lah, hilang mimpi tu. Macam itulah keadaannya. Apa yang kita duk nak itu. Baik. Tapi Nabi SAW, kalau Nabi SAW mimpi, dia sebagian pada wahyu. Bila Nabi SAW terjaga, Nabi kata apa? La ilaha illallah. Nabi kata celakalah orang. Saya malam ni saya nak cuba untuk speed up. Jadi saya tak baca lah matan Arab tu. Kita nak pergi dalam bahasa yang mudah kita faham je lah. Celakalah orang Arab, kata Nabi SAW. Kerana satu bencana akan terjadi, iaitu pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah pun terbuka. Bila ni? 1500 tahun lepas. Besar mana? Sallallahu alaihi Muhammad dan Sufyan, yang ini perawi hadis, menghitung 90 atau 100 dengan jarinya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan semua binasa padahal ada di antara kita masih ramai terdapat orang-orang yang saleh? Baginda menjawab, ya, jika banyak terjadi kemaksiatan. Nabi tunjuk dengan posisi macam ni. Dia temukan jari telunjuk dia dengan jari ibu jari dia macam ni, dan isyarat bahawa waktu tu 1500 tahun lepas Ya'juj Ma'juj dah duk korek dinding yang dibina oleh Allahumma salli Iskandar Zulqarnain
sallallahu alaihi Muhammad, yang terbuat daripada besi dan daripada perak, timah, sallallahu alaihi Muhammad, korek. Waktu tu dah besar ni. Bila 1000. Dan mereka tak pernah berhenti untuk stop. Ada cahaya matahari, dia akan korek. Tak hilang cahaya matahari masuk malam, berhenti, esok dia akan sambung balik. Itulah yang berlaku. Dan sejak bila ni? 1500 tahun dulu dah besar ni dah. Lah ni besar mana? Tak tahu. Tak tahu. Maksudnya kalau kita kira-kira timang-timang tengok, mungkin about time dah kot. Dah hampir-hampir waktu dan masa dia. Tapi sebelum nak sampai kepada muncul Yajuj Majuj ni, kita akan ada beberapa siklus lagi. Fitnah-fitnah yang besar. Fitnah ni bukan maksud orang kata kat kita. Oh, fitnah akhir zaman maksud apa? Oh, banyaknya orang duk mengata sama-sama fitnah orang. Bukan macam tu. Fitnah ni maksud ujian akhir zaman. Sebelum nak sampai pada Yajuj Majuj keluar, itu kita akan berjumpa dengan tanda-tanda besar yang lain lagi. Antaranya peralihan antara kecil tanda besar, kecil kepada besar. Peralihannya kita akan berjumpa dengan fitnah, nama dia Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi ni fitnah kat kita. Pasal apa? Ujian. Bila dia muncul, kita kena bai'ah dengan dia. Kita kena ikut dia. Dan cerita tentang Imam Mahdi ni panjang cerita dia lah. Tuan-tuan tunggu kan? Tunggu. Bulan 9 nanti kita akan ada siaran, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Program saya sendiri di TV Al-Hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tajuk dia Riwayat Akhir Zaman. Ada 13 episod. Sallallahu alaihi Muhammad cerita tentang akhir zaman. Cerita tentang Dajjal, cerita tentang Imam Mahdi, cerita tentang Yajuj Majuj, cerita. Semua 13 episod. Rakaman bermula 7 bulan ni. 7 bulan ni. InsyaAllah. Jadi Allahumma salli mau nak cerita ni. Jadi bila mai Imam Mahdi, lepas muncul Imam Mahdi, muncul pula Dajjal. Ini fitnah besar lagi. Lagi besar fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni sampai ke tahap zaman Nabi Allahumma salli alaihi Muhammad, Nuh alaihi salam dah pun memperingatkan umat dia tentang Dajjal. Setiap para Nabi SAW, kata Nabi SAW, sebelumku, semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya memperingatkan umat dia tentang Dajjal. Pasal apa semua peringat? Walhal semua tahu yang Dajjal akan muncul akhir zaman, sebab fitnah ini sangat besar. Muncul Dajjal. Bila muncul saja Dajjal, Dajjal akan pusing dunia 40 hari. 40 hari, dalam hadis sebut, hari pertama panjang dia macam setahun. Rasa dia macam setahun. Macam mana rasa macam setahun tu? Adakah dia sekadar maknawiyah? Maknawi je kot, kita rasa macam lama kot. Ulama sebagainya kata demikian. Tapi sebahagian ulama menyebutkan, tak. Memang physically dia tempoh dia setahun. Maksudnya, pasal apa? Ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW sahabat tanya, habis tu kami nak semayang macam mana? Nabi SAW kata, hitung waktu dia. Hitung waktu dia, hitung jam dia. Walaupun dalam hari yang sama, mungkin kita semayang, sehari itu saja kita semayang 360 kali semayang maghrib. Kira tengok, lepas subuh pergi zuhur berapa jam? Kira. Ni duduk pagi lagi ni, matahari tak bergerak-gerak lagi. Katalah berapa jam? Tu lagi mayang zuhur pula. Zuhur pergi asar berapa jam pula? Kira pula lagi mayang asar pula. Macam tu sampai keadaan dia. Bila subhanallah habis semua selesai, tu belum kita duduk dalam fitnah Dajjal ni, Nabi Isa turun pula. Nabi Isa turun dekat Damsyik. Nabi Isa cari Dajjal. Bertembung dengan Dajjal. Dekat mana? Dekat satu tempat nama Lut. Gerbang Lut. Saya pun pernah sampai dah tempat tu. Pergi tengok sendiri dah. Gerbang Lut ni dia bersebelahan dengan Tel Aviv. Ada lapangan terbang terbesar kat situ. Dia extend Tel Aviv tu. Asal nama tempat Tel Aviv tu nama Yafa. Asalnya tempat orang Islam. Lalu subhanallah, bila bertemu saja Nabi Isa dengan Dajjal, waktu tu Nabi Isa tak perlu pergi sampai bunuh Dajjal. Dajjal pun tahu macam mana yang akan berlaku. Bila Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, dia pun tahu apa yang akan berlaku kat dia. Dia akan mati. Mati dia macam garam kena air. Dia cair. Dia mencair macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah matilah Dajjal. Bila Dajjal mati,
Habis lagi? Tak habis lagi. Kalau kita berjaya melepasi fitnah Dajjal ni, kalau kita berjaya untuk melepasi fitnah Dajjal ni, maka kita akan berjumpa dan kita akan duduk di bawah bimbingan ataupun naungan ataupun pemerintahan Nabi Isa AS. Tapi syarat dia mau lepas fitnah Dajjal dulu lah. Ini yang kita takut ni. Takut lagi. Saya takut apa? Bukan cerita tentang Dajjal. Tentang Imam Mahdi pun kita dah rebah lah. Muncul Imam Mahdi, orang kata ini Imam Mahdi, kita kata bukan, ini bukan dia. Fitnah Dajjal lagi dahsyat. Tak ikut dia, siapa ikut dia, makmur lah apa semua. Siapa tak ikut dia, hancur lah. Rosak, musnah. Kita fikir lah. Lah ni bukan Dajjal, baru COVID-19 pun bergaduh sama-sama kita lah. Berhimpun pakai baju hitam kat Kuala Lumpur apa. Kan, sebagai Dia cerita ni benar-benar duk jadilah. Sama-sama kita, Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Menakutkan. Lepas tu, kalau kita berjaya melepasi Dajjal ni, kita akan berjumpa dengan Nabi Isa AS. Dan tak habis lagi. Jumpa Ya'juj Ma'juj pula. Yang Nabi SAW cerita 1500 tahun lepas, yang kata tembok tu dah besar ni, dah berlubang dia. Yang dia nak keluar bila? Yang dia nak keluar tu lepas Nabi Isa muncul tu. Maksudnya, saya nak abang macam mana? Nak abang kata betapa dekatnya kita dengan Ya'juj Ma'juj. Kalau kita begitu dekat kita dengan Ya'juj Ma'juj, maksudnya kita lebih dekat dengan yang lain-lain ni. Dia faham kan? Ya'juj Ma'juj pun dah besar ni, dah berlubang besar ni dah. Sampai 1500 tahun dulu. Dekat dengan Ma'juj. Kalau kita takut dekat dengan Ya'juj Ma'juj, maksudnya kita kena lebih takut sebab dekat lagi dengan yang lain-lain yang akan muncul sebelum Ya'juj Ma'juj. Antara yang besar ialah Dajjal sebenarnya. Kita, Allah tak ajak kita untuk doa jauh daripada fitnah Ya'juj Ma'juj. Tak ada. Nabi SAW tak ajak kita untuk baca doa jauh daripada fitnah Ya'juj Ma'juj. Tapi Nabi SAW ajak kita minta jauh doa supaya jauh daripada fitnah Dajjal. Sallallahu Muhammad. Jadi selepas waktu tu, kata Nabi SAW, waktu kita duduk pada fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj Ma'juj ni, kepala Sallallahu Alaihi Muhammad, kepala lembu, kepala saja nilai dia lebih mahal daripada 100 dinar. 1 dinar 800 ringgit, 100 dinar. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kan? Apa? 80,000. Nilai kepala tu pasal apa? Pasal tak ada apa. Tak ada apa. Kita duduk dalam susah. Zaman tu nak Ya'juj Ma'juj turun pula. Habis dia lalu tang mana semua dia hantam. Berlaku banyak pembunuhan. Dia bunuh orang. Siapa dia jumpa dia bunuh. Dia jumpa apa-apa dia rosakkan, dia musnahkan. Dia lalu satu tasik dia lalu. Orang pertama lalu minum ayat tasik tu. Ya'juj Ma'juj yang last kali sampai ayat tasik tu dah kering. Tak ada apa dah. Dia kata orang pertama dulu lalu habis minum. Tinggal aku tak ada apa dah. Nak cerita ramainya. Dan dalam riwayat sebut 1000 Ya'juj Ma'juj. Dia takkan mati seorang Ya'juj Ma'juj. Seorang lah Ya'juj Ma'juj ni manusia. Seorang Ya'juj Ma'juj dia takkan mati selagi tak ada 1000 dia punya waris dia. Punya ramai tu. 99 Ya'juj Ma'juj seorang manusia. Riwayat sebut. Sallallahu Alaihi Muhammad. 999 Ya'juj Ma'juj seorang manusia. Ni dia punya nisbah dia. Sebab tu punya ramai dia tu. Patutlah bila dia turun. Maksudnya kalau kita duduk seorang ni, dia punya tu ada 999 orang. Dia orang lah. Ya'juj Ma'juj ni orang. Manusia. Dia bukan satu sistem ke. Apa. Dia wajah pesek, mata sepek, cerita lah. Muka kulit kemerah-merahan macam tu lah. Dalam riwayat tu gambarkan macam mana Ya'juj Ma'juj. Jadi Allah SWT tuan-tuan, bila dia turun, maka kalau Dajjal yang fitnahnya begitu dahsyat, dia kontrol ekonomi, dia kontrol dunia, dan tak mustahil Dajjal menggunakan sistem internet macam mana kita sekarang. Kita pun dah terikat dengan internet, tuan-tuan boleh bayang tak? Semua ni duduk kuliah ni pun pakai internet ni. Susah hati takut internet. Kita guna WhatsApp. Meniaga guna WhatsApp, apa semua guna WhatsApp. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu hari WhatsApp crash.
Satu hari WhatsApp habis, tak boleh buka, semua tak boleh buka. Kalut kita. Seminggu WhatsApp tak boleh buka, kelang kabut kita. Pasal apa? Berniaga semua ke WhatsApp. Guru ke semua sebagainya. Habis. Dan Saudara Muhammad, dan tak mustahil waktu tu Dajjal sendiri, Dajjal yang begitu dahsyat fitnah dia, Nabi SAW suruh, Nabi SAW cerita, Nabi Isa akan pi ligan Dajjal, pi kejar Dajjal untuk bunuh. Tapi dengan Ya'juj Ma'juj, Allah tak suruh Nabi Isa untuk pi lawan Ya'juj Ma'juj. Allah perintah Nabi Isa untuk lari. Nak kata dahsyatnya Ya'juj Ma'juj ni, dia punya kerosakan yang dia buat, Nabi Isa tak diperintahkan untuk lawan Ya'juj Ma'juj. Lari. Nabi Isa lari, pergi sembunyi, bawa pengikut dia sembunyi di satu bukit. Ya'juj Ma'juj memberontak, merosak, habis. Apa yang mampu dibuat, Allah perintah Nabi Isa untuk doa je. Doa supaya Allah musnahkan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa dengan pengikut dia duduk kat dalam kawasan bukit, angkat tangan doa, Allah turunkan wabak. Allah turunkan satu jenis ulat yang membunuh Ya'juj Ma'juj, sampai Nabi gambarkan tak ada satu tempat di dunia ni melainkan semua bangkai Ya'juj Ma'juj je. Lepas tu Allah turunkan hujan, bersihkan. Allah turunkan binatang-binatang, burung-burung yang leher dia macam unta, makan-makan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ni. Kemudian Allah turunkan hujan, bersihkan. Waktu tu baru bersih dunia, cantik, elok, baru Nabi SAW, Nabi Isa merintah selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa pun akan wafat. Selepas tu kacau bila balik semua. Selepas tak ada, Nabi Isa pun dah tak ada, kacau balik dunia. Waktu Nabi Isa merintah tu, suasana dia macam zaman kenabian. Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Satu sistem pemerintahan seperti mana zaman kenabian. Macam zaman Khulafa' Rasyidin tu. Nikmat, elok, cantik, seorang perempuan berjalan setempat-setempat dalam keadaan tak ada siapa pun ganggu dia. Nak cerita. Zaman tu, Allahumma salli Muhammad. Tapi tempoh tu diceritakan hanya berlangsung dalam 7 tahun. Lepas tu Nabi Isa akan diwafatkan. Lepas Nabi Isa wafat, jadi kacau bila balik. Tu nak cerita, mimpi Nabi SAW apa ni? Nampak Ya'juj Ma'juj, tembok dia dah berlubang. Kemudian, sahabat tanya Rasulullah, adakah manusia akan binasa waktu tu? Kalau ramai di kalangan kita ada orang soleh, nak jadi kecoh juga kan? Nak jadi kacau juga kan? Padahal ada je orang soleh kat kita ni, ramai orang soleh kat kita. Kata Nabi SAW, ya. Tetap akan berlaku kehancuran. Tetap akan jadi berlaku kerosakan. Pasal apa? Bila banyak berlakunya kemaksiatan. Jadi maksudnya, kalau kita tak tengok future, tengok ke depan, tengok waktu ni, mustahil tak berlaku wabak. Mustahil tak berlaku kehancuran. Mustahil tak berlaku macam-macam. Tadi saya sempat tengok, tuan-tuan, saya nak tempat tengok. Kita rasa macam kita susah tadi kan? Macam-macam. Kita kata macam-macam. Lah ni. Tiap-tiap hari kita tengok kat Facebook, tengok apa yang orang tak kata, apa orang tak sebut. Kita rasa macam kita berada dalam keadaan yang sangat susah. Sangat susah. Tadi saya sempat tengok dokumentari National Geographic. Tahu dia cerita apa? 1942. Waktu tahun pemerintahan Jepun. Nah, Saudara Muhammad. Lagi dahsyat. Siapa tu? Bukan lama mana, 70 tahun dah. Tok Wan kita dulu ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Saya tengok ada dia punya saksi-saksi cerita apa yang dia lalui waktu tu. Ada orang Melayu ada, berapa orang, orang India ada, orang Cina ada. Subhanallah. Orang yang tak setuju, ada yang apa-apa yang tak setuju dengan Jepun ni, ambil paip ayak, dia baring kat atas tu. Dia ambil paip ayak, dia bubuh paip dia dalam mulut, dia buat lakon semula. Bubuh paip dalam mulut, bubuh paip, ambil, dia basahkan kain, dia tutup muka, tutup mulut, dia tekap tu sampai tak boleh macam tu. Yang dia boleh tarik nafas tu melalui dekat mulut dia ni je. Dia pun buka paip, dia pun penuhkan ayak dalam perut dia. Dia pun ambil papan, dia duduk baring tu, dia pun ambil papan, tentera Jepun pijak kiri dan kanan untuk tekan perut dia. Yang keluar bukan keluar ayak, keluar darah.
Dia panggil Tokyo Wine. Dia punya gelaran dia tu. Siksa tuan, Saudara Muhammad. Waktu tu langsung tak ada makanan. Kita duk cerita kita ni tak ada makanan. Komplain. Saya sebut, saya takut. Kita punya bahasa komplain. Saya takut Allah murka kat kita je. Kita punya bahasa ni, teruk kami, dahsyat kami, zalim, hampa, pembunuh. Dia kata kat kita. Dia kata dekat orang. Saudara Muhammad. Tuan-tuan tahu waktu tu, dia cerita, ni saksi cerita, dia langsung tak ada benda nak pakai pun tak ada, bukan cerita nak makan. Pakai pun tak ada, potong guni, jahit guni pakai. Kita ni pakai baju belambak lagi. Makan cukup lagi tuan-tuan. Dia langsung tak ada makan, sebiji beras pun tak ada. Ni cerita mana ni? Bukan cerita negara Afrika mana ni. Ni negara kita 70 tahun yang lepas. Sampai berlaku pula pemberontakan. Saudara Muhammad, wujud satu kumpulan-kumpulan penentang Jepun di kalangan orang Cina masuk duduk dekat dalam hutan-hutan. Saudara Muhammad. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ni pun satu hal pula waktu tu. Jadi kejauh pula. Saudara Muhammad. Kemudian wujud pula kelompok. Dia cerita panjang pula cerita Jepun ni lah. Sebab saya duduk tengok, oh dahsyat. Dia buat satu peristiwa yang berlaku dekat Negeri Sembilan. Tempat tu tempat makmur. Jepun, mereka lantik beberapa orang daripada orang Melayu untuk jadi macam mata-mata. Jadi polis lah. Tu jaga. Dia ada pakai dekat lengan dia, kain putih, ada tanda kain putih dengan kain merah. Tanda kata dia ni mata-mata Jepun. Dia polis Jepun. Sebab consideration bahawa tanah ni tanah Melayu. Macam itulah lebih kurang. Lalu, mereka pun duduk kawal. Dapat tangkap dengan orang yang tentera yang duduk dalam hutan ni. Mereka masuk, mereka duduk. Sebab mereka ni duduk mengharapkan bantuan beras. Bantuan daripada orang-orang kampung tu. Orang kampung sebab perkampungan Cina kat situ. Mereka ni duduk bagi makan, bagi beras apa semua. Untuk ration mereka ni. Mereka masuk dalam pekan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang ni. Seorang orang Melayu ni yang pakai ni. Kemudian dia tangkap orang ni, bawa pergi ke hutan dan dia execute lah, bunuh dia. Berita ni sampai dekat Jepun. Sampai dekat tentera Jepun, kepimpinan tentera Jepun. Apa dia buat? Dia himpunkan seluruh kampung tu, seluruh bandar tu. Di Negeri Sembilan tu. Dia asingkan orang Melayu sebelah sini, orang Cina sebelah sini. Apa dia buat? Orang Cina dia masukkan dekat dalam satu kedai, lot-lot kedai ni, semua himpun dekat dalam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang laki-laki dia bawa bini dengan satu arahan, tembak perut depan mata orang Melayu ni. Tembak perut yang laki-laki, mati. Semua mati. Kemudian yang orang perempuan dan anak-anak kecil pula yang duduk dekat dalam bangunan tu dibakar, burn sampai mati. Habis tak ada tinggal seorang Cina pun dekat kampung tu, di depan mata orang Melayu. Saudara Muhammad. Ni dekat mana ni? Kat negara kita ni. Kalau nak cerita kita dahsyat, dulu lebih dahsyat. Saudara Muhammad. Dan Saudara Muhammad. Kemudian tuan-tuan pula, lepas daripada tiba-tiba Hiroshima Nagasaki kena bom. Bila jadi macam tu, Saudara Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, bila Hiroshima Nagasaki kena bom, maka orang-orang Jepun pakat menjara diri, kemudian baliklah. Tinggal. Ada berapa tempoh dekat negara kita yang tak ada kerajaan. Waktu ni yang keluar, yang daripada hutan ni depa keluar, depa tubuh kerajaan. Depa claim depa lah yang berjasa menghalau Jepun daripada ni. Dan apa depa buat? Depa buat mahkamah rakyat. Mahkamah depa panggil semua orang-orang yang tadi ada kaitannya dengan Jepun, dia panggil di-execute. Panggil hukum. Nama sekian. Kesalahan kamu, tali barut bla 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 semua. Kemudian apa yang kita nak buat ni? Ni gini pada ni. Semua gini pada ni. Yang bintang ni. Apa kita nak buat ni? Ada seorang menyuk dekat dalam ni. Ni saksi cerita. Saksi salah seorang individu. Salah seorang kata apa? Kill him. Bunuh dia. Dalam ramai ni. Bunuh dia. Lepas tu mau kata, bunuh. Terus bawa, bunuh. Macam tu je. Simple macam tu je. Jadi depan. Waktu tu berlaku perang saudara. Tuan-tuan, nak cerita dahsyat waktu tu. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad,
Maka tuan-tuan, Allah SWT, kalau kita ingat balik apa yang berlaku zaman dulu, kita akan kurang komplain. Tuan-tuan, Allah bagi ujian ni pasal apa kita ni? Pasal bila semua ada orang baik ada orang baik ada. Ada tak orang soleh? Ada. Ada tak alim ulama? Ada. Tapi pasal apa duk turun bala lagi? Pasal apa duk turun je lagi? Pasal apa lagi? Pasal ada orang maksiat. Selagi ada orang maksiat, selagi tu. Dan antara maksiat yang sangat terang-terang berlaku lah ni, ialah perpecahan sama-sama kita ni. Maksiat, Allah tak bagi macam tu. Fitnah tiap-tiap hari. Orang tak kata, dia kata. Allahumma salli ala tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi, itu. Salli ala Muhammad. Hadis berikutnya. Al-Haris Al-Farasiyah, bahawa Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Ini hadis ni riwayat hadis Az-Zuhri daripada Hindun binti Al-Haris Al-Farasiyah, bahawa Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur dengan terkejut seraya mengucapkan subhanallah. Gudang kekayaan apakah yang diturunkan Allah pada malam ini? Gudang kekayaan apakah yang telah diturunkan oleh Allah pada malam ni? Dan bencana apakah yang Allah turunkan? Siapakah yang bersedia untuk membangunkan wanita-wanita penghuni bilik, maksud isteri-isterinya, supaya bangun untuk solat? Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat? Nabi SAW cerita. Hadis berikutnya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah naik ke atas satu bangunan tinggi di Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Satu hari Nabi SAW naik atas bangunan tinggi di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, tahukah kamu sekalian apa yang aku lihat? Para sahabat menjawab, tidak. Baginda bersabda, sesungguhnya aku benar-benar melihat huru-hara terjadi di rumah-rumah kamu sekalian seperti mana turunnya hujan. Saya pernah dengar syarahan daripada seorang ulama, seorang ustaz, dia cerita tentang fitnah akan berlaku. Fitnah ni akan berlaku dalam rumah-rumah kita. Dia macam hujan turun, bila hujan turun tak ada rumah yang tak kena. Semua rumah kena. Dia nak, kalau fitnah tu tak berlaku dalam rumah, dia boleh lari keluar. Dia boleh sembunyi duduk dalam rumah dia. Fitnah duduk di luar, dia boleh lari. Fitnah saya sebut sekali ni ujian. Kalau benda tu berlaku di luar, macam kita lah ni lah, wabak ni, duduk keluar. Nak selamat duduk di rumah, duduk di rumah tak kenal lah. Selagi kita duduk keluar, duduk jumpa orang, chances untuk kenal tu ada. Kan? Salah semua. Tapi Nabi SAW cerita fitnah ni, dia akan kena setiap rumah. Maksudnya fitnah ni bukan duduk di luar semata, tapi duduk dalam rumah-rumah kita. Betul tak tuan-tuan? Apa dia? TV, gadget, handphone. Betul tak? Kita rasa kalau anak selamatkan anak kita, kita tutup dia dulu-dulu, anak kita buat perangai, kita letak dia balik, kunci dia kat dalam tu, tak payah keluar, duduk dah ni, anak kita selamat. Lah ni, kita kunci anak kita, tak dia kat dalam tu, lagi kita tak selamat. Betul tak? Betul tak? Apa orang tak buat lah ni? Ini orang sallallahu alaihi Muhammad. Dan ni, orang tak payah bela anjing, tak payah bayar kucing. Dia bela anjing dan kucing dalam internet. Ada? Pack ni. Belah. Susah hati kelangkap pasal apa ni? Lupa nak bagi makan. Makan apa? Kucing dia. Kat mana? Kat rumah? Tak, lah handphone. Cerita betul ni. Ada budak yang teriak sehari pasal apa? Pasal kucing dia mati. Bukan kucing mati, kucing dalam handphone. Sebab lupa bagi makan. Mati. Dan solat sebab terlupa nak upload internet ke apa hari tu. Nak reload internet.
sebagainya jadi. Ada tak anak-anak kita dengan kita yang dah mula bermasam muka pasal handphone? Ada? Fitnah. Tak rasa-rasa patut tak seorang anak salih alaihi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi Sayyidina Muhammad, seorang anak tarik muka dengan mak ayah dia pasal handphone? Rasa-rasa patut tak? Besar tak? Besar tak kesalahan seorang anak apa dia panggil apa tu? Buat apa muka ni? Cumui, buat apa? Com. Buat com kan? Bila Allah sebut dalam Quran, wala takul uffin. Pun tak boleh sebut. Buat itu muka. Kan? Allah aku. Tutup pintu. Kam. Kiss handphone. Rasa-rasa patut tak dengan larangan Allah tu? Dengan duk cerita tentang sifat dan ciri anak derhaka tu? Dia sanggup jadi anak derhaka pasal handphone. Rasa-rasa patut tak? Tak patut. Tapi dia buat tak? Lebih pada tu lagi dia buat. Nak cerita fitnah sangat besar. Kita cerita hari tu, bunuh diri. Terjun bangunan. Kiss handphone. Mati pun sanggup. Handphone je pasal. Allah maksud simak tu. Lari rumah. Tak bercakap. Apa sebagainya. Allah Rabbi. Agaknya lah, kalau kita bagi dia pilihan, mak ke handphone? Masa dia pilih handphone ke? Mak tak ada apa. Handphone dah banyak-banyak. Fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ya Nabi SAW cerita tu. Agaknya kalau mak ayah kita dulu ada tengok keadaan kita lah ni, agak dia pun rasa macam pelik tu. Pelik. Saya dah simpan beberapa gambar. Dia berbuat kartun-kartun. Saya semua tuan. Betapa peliknya kita dengan kita duk rasa macam kita nak mendekatkan hubungan kita sama keluarga dengan pergi makan malam bersama, tetapi masing-masing duk tengok handphone masing-masing. Kita kan bercakap. Buat internet satu kat tengah tu. Salih Muhammad. Allahu Rabbi. A'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, yang ni pun kita berasa ni, saya baca ni saya takut. Nabi SAW pernah bersabda, waktu saling berdekatan, waktu jadi pendek. Di dalam satu hadis Nabi SAW cerita beberapa tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, hadis sahih. Nabi kata apa? Yang pertama, waktu saling berdekatan. Maksudnya, waktu jadi pendek-pendek. Kita berasa dekat dengan kiamat, kita akan berasa waktu kita terlalu pendek. Saja. Jumaat ke Jumaat sangat cepat. Tempoh sebulan tu tak berasa apa kan? Apa lama lagi? Sebulan. Coy, sampai dah. Setahun. Saya duk teringat lagi tahun 2000, Y2K. Duk berasa lagi waktu tu kecoh apa? Sampai lagi tahun 2000, waktu tu internet tak ada, elektrik terpadam, apa semua, kita akan jadi kecoh. Pasal apa? Pasal calculation kalender apa semua tu setakat 1999 je. Dia tak main tahun 2000. Apa semua akan jadi kecoh. Lepas gitu lah ni tahun 2021 dah. Punya cepat. Salih alaihi Muhammad. Tahun tu pekak. Nabi setahun kamu akan rasa seperti sebulan. Sebulan kamu akan rasakan seperti seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari ni macam percikan api je. Tuk habis. Bila saya fikir ni, saya jadi anxiety, saya rasa takut. Cepatnya waktu. Allah Rabbi salih Tuhan, sangat menakutkan. Disebut. Yang pertama, waktu saling berdekatan. Yang kedua, ilmu berkurang. Banyak orang bercakap ilmu, tapi tak sama ilmu macam mana dulu.
Ilmu tu banyak. Banyak orang bercakap ilmu. Sumber ilmu sangat banyak. Tapi ilmu tu macam tak melekat. Betul tak? Yang bercakap pun bukan ahli dia. Orang jahil bagi fatwa. Dia jahil, dia bagi fatwa pula kat atas. Habis merosak masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam saya ada program dengan Ustaz Kazim, Datuk Kazim. Dalam perjalanan nak pergi ke program tu, saya Muhammad tertengoklah satu YouTube, satu video lah. Perbalahan dia antara dua. Satu, Salih Alaihi Muhammad, Mufti dan ahli jabatan kuasa Mufti. Mufti dan AJK, Majlis Fatwa, yang membuat keputusan tentang salah, ajaran salah yang dibawa oleh seorang yang rambut dia, rambut apa kemarin? Dreadlock. Rambut dia. Lepas tu dia bawa keluar satu putusan lah Majlis Fatwa bawa keluar. Salah. Fahaman ajaran ni salah. Saya pula dengar pula orang tu pula kata. Dia pula jawab balik. Dia kata, Salih semua. Dia cakap real lah. Semua keluar semua empat patah perkataan tu, tahu patah perkataan. Tak tahu, mampu orang soleh-soleh baik-baiknya. Macam depa tadi yang depa jari jenis aja. Tunjuk lagi depa potong, tunjuk dia gambar jari dia pula lagi. Jari tengah. Oh, daripada awal sampai habis maki hamut. Tapi nak cerita jumlah yang tengok orang ni lagi ramai daripada tengok yang ni. Nak cerita. Subhanallah. Yang kata apa? Jangan risau. Saya belajar pula. Jangan risau ni teruskan perjuangan kamu, teruskan apa, memang akhir zaman memang orang dengki macam itulah. Yang menyokong ramai. Ya Allah, saya kata ya Allah, Ustaz Jimat. Risaulah ya Allah, Ustaz Jimat. Kalau macam ni keadaan dia, pengikut dia ramai. Orang yang mengambil ilmu daripada dia ramai. Anak-anak muda ramai ambil ilmu daripada dia. Ramai tuan-tuan. Video dia saja 100,000 lebih view. Kawan yang bagi penjelasan tadi ni berapa puluh ribu view. 100,000 lebih view. Yang majoriti menyokong dia. Yang ni, yang kawan ni, yang cuba menjelaskan apa kesalahan yang dia buat ni, cuba untuk jelaskan secara detail dengan secara ilmiah ni, geng yang tengok ni masuk sini, maki kawan ni pula sampai kena tutup dia punya komen, ruangan komen dia. Nak cerita. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW cerita dah akhir zaman macam tu. Dan cara pula Allah nak angkat ilmu ni macam mana? Cara dia, Allah matikan ulama. Ulama-ulama mati. Ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang alim ni mati. Yang tinggal ni siapa? Orang-orang jahil yang memberikan fatwa. Lagi siapa? Lagi apa? Nombor 2. Yang ketiga, kikir, kedekut yang tak hilang-hilang. Orang sayang duit, sayang nak bagi bantu, sayang nak tolong. Ada orang tolong. Tolong pula isytiharkan pertolongannya. Salih alaihi Muhammad. Lagi yang berikutnya, salih alaihi Muhammad. Huru-hara bermaharajalela. Kecoh sana, kecoh sini. Macam tak habis-habis. Ni kalau cerita berapa benda yang saya duk cerita ni. 1, 2, 3, 4 dah ni. Dia bukan jadi kat tempat kita saja. Seluruh dunia jadi benda yang sama. Huara. Jadi tak? Merata dunia tuan-tuan. Huara. Hari ni ada beberapa orang yang cuba untuk nak protes, nak tunjuk ketidakpuasan hati di atas pengurusan COVID-19 kerajaan kita kat negara kita. Berapa orang pergi iman kira? 200 orang.
Tuan-tuan rasa macam tu? Oi, ada juga, dahsyat negara kita yang teruk. Negara lain lagi teruk. Punya demonstrasi negara lain lebih dahsyat daripada tempat kita. Maksudnya, ada tak? Ada. Kecoh ada tak? Kecoh mata dunia. Tak ada negara yang memandang kerajaannya menguruskan COVID-19 di negara dia tu dengan betul. Macam itulah. Cerita kita ni ada anti-vaksin. Amerika sebenarnya pun berhadapan dengan kelompok anti-vaksin yang sangat kuat. Nah, saya lihat Muhammad. Cerita. Tadi saya duduk tengok ada seorang tu buat interview dia pergi cucuk vaksin. Saya ni selepas saya cucuk vaksin ni, muka saya disengit. Mata saya tak boleh nak buka, tengok ni. Saya nak tidur saya kena tutup. Lepas tu tengok saya buka. Berapa lama dah ada vaksin tu? Ambil sudu pak melekat. Dahsyat tu bau. Sebagainya. Lepas tu ada orang komen itu Bell palsy. Tak Bell palsy. Bell palsy dia herok muka tu. Kalau yang tu bukan tunggu pasal vaksin, itu fasa nerve saraf. Pergi klinik ada ubat dia. Ada rawatan dia untuk Bell palsy. Ya, nak cerita benda orang bercakap, benda orang macam-macam lah jadi. Sebagainya Muslim Mandan nak cerita sampai bila-bila pun tak habis. Dan keadaan dia sangat dahsyat sekarang ni. Dan Nabi SAW sebut lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, banyak berlakunya rusuhan. Rusuhan ni merata-rata dunia. Dan para sahabat bertanya, wa Rasulullah, al-harju, Nabi kata apa? Aktsaru al-harju, banyaknya al-harju. Nabi sahabat tanya, ma al-harju ya Rasulullah? Apakah al-harju itu Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-qatlu, pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan. Allah Rabbi tuan-tuan, Allah Musa di Muhammad. Cerita perang satu hari. Salih Muhammad. Pembunuhan, Allah. Lah ni, duk sembang baru ni pasal orang masuk rumah. Salih Muhammad rumah, mentua saya kat Melaka tu pernah masuk. Habis semua barang ni ambil. Letak kamera, letak CCTV pun dia, alarm pun dia ni. Pandai lah dia pun nak masuk kan. Kalau dulu-dulu ada orang masuk ke rumah, kita duduk dalam rumah, dia dengar kita dalam rumah, dia lari. Dulu-dulu lah. Masuk rumah kita, ingat ada orang. Korek. Oi, buat apa? Siapa tu? Dia lari lah. Lah ni, kalau orang masuk rumah kita, dia dengar kita roh, dia tengkah kita. Oi, siapa tu? Kita lari. Jangan tunggu. Ada satu kes tu, curi duit siling je tuan-tuan, tikam. Kesian makcik tu. Dia duk pakai gelang-gelang emas banyak kan. Sedekah wakaf. Tak pakai lah, tak pakai. Kan habis wakaf dia dah. Dia pakai gelang besar-besar tu. Silap-silap lah. Tangan pun hilang ni. Bukan kira lah ni. Nilai bunuh ni macam, nyawa ni macam tak ada nilai. Sampai Nabi sebut, akhir zaman ni apa? Orang membunuh, dia tak tahu pasal apa dia bunuh. Orang yang dibunuh pun dia tak tahu pasal apa dia dibunuh. Pasal apa bunuh aku? Tak tahu. Lah. Dekat akhirat dia. Bunuh pasal apa? Betul. Pasal orang yang bunuh pun tak tahu pasal apa dia. Pasal apa bunuh dia? Saya pun tak tahu pasal apa dia bunuh saya bunuh dia. Betul tu ya. Hang kena bunuh pasal apa? Saya pun tak tahu dia bunuh saya pasal apa. Semua tak ada reason. Main bunuh ni macam tak ada apa. Nyawa ni macam tak ada apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami dua hadis yang mana aku tahu, yang mana aku sudah tahu, dan aku masih menunggu yang ada satu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Baginda cerita dua hadis Nabi SAW, cerita benda yang akan berlaku. Satu dah berlaku dah, satu lagi aku duk tunggu lagi, dia kata Huzaifah.
Dia menceritakan kepada kami bahawa amanah berada di dalam pangkal hati manusia. Amanah berada pada pangkal hati manusia. Kemudian Al-Quran turun dan mereka tahu daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian baginda menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Baginda bersabda, seorang tidur dengan nyenyak lalu dicabut amanah daripada dalam hati dia, maka akan tinggal bekasnya sahaja. Bila dia tidur lagi dicabut amanah tersebut daripada hatinya, hingga tinggallah bekas seperti tempat kosong. Seperti batu yang jatuh atas kaki kamu, bekas di batu itu terus membengkak sehingga dalamnya kosong, dan Nabi mengambil batu kecil dan menjatuhkan ke atas kaki baginda. Nabi cerita akhir zaman dia macam tu. Akhir zaman, amanah ni memang semua ada, manusia dalam hati dia ada amanah siap-siap. Dia fitrah. Amanah ni maksudnya, yalah orang bagi sesuatu kita jaga elok amanah. Semua orang ada sifat tu. Tapi satu hari nanti, bila seorang tu tidur, Allah cabut amanah daripada hati dia. Yang tinggal tu bekas. Dia tidur lagi, cabut lagi amanah. Yang tinggal tu macam bekas lekuk, lekuk bekas batu timpa tanah. Jatuh batu atas kaki tu bengkak, dalam tu kosong. Itulah tinggal bekas amanah. Nabi SAW ambil batu, Nabi lepas kat atas kaki kita, tunjuk macam mana isyarat dia. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baginda melanjutkan, orang-orang saling berbai'ah, mengangkat seorang, tapi mereka tidak menjalankan amanah, sehingga dikatakan bahawa di antara fulan ada seorang yang jujur, dan dikatakan kepadanya, sampai ke tahap kalau tengok ada orang baik sikit, ni dekat kita tu ada seorang tu, dia tu baik sungguh, patutnya semua orang baik. Kok ada seorang tu yang tak baik, kita kata apa? Dia tu tak baik, hati-hati sikit. Tapi punya terbalik akhir zaman ni, sampai duk tengok semua orang tak baik, duk cari siapa dengan kita yang baik tau. Oh, ada seorang tu, dia tu baik. Faham tak faham? Macam Nabi SAW cerita lah, macam riwayat duk cerita, kalau zaman dulu ada orang yang tak mampu untuk mengucap, kecoh. Nak mati tak mampu mengucap. Oi, kecoh bila tu ada seorang tu mati tak mampu mengucap tu. Panggil Nabi, tolonglah pergi selesai kat ni. Ajak mengucap, dia tak boleh mengucap apa. Pergi jumpa mak dia pasal apa. Sampai kecoh macam tu pasal apa? Pasal ada seorang yang tak mampu mengucap waktu mati. Kita lah ni, kalau ada orang yang mampu mengucap waktu mati, kecoh. Tengok video pula, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, mati. Oh, semua Allah drama, memanglah macam tu. Drama semua mati, aku mati dalam iman. Kan? Oh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah, mati. Elok aja mati. Oh, tengok orang duk mujahidin kan, yang mati syahid tu, mati senyum. Jadi duk macam tu je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Kecoh. Tengok tu, orang tengah duk khutbah mati. Nampak pula video-video. Kecoh. Pasal apa? Pasal susahnya nak dapat orang yang mati mengucap. Terbalik. Patutnya orang Islam ni semua orang amanah. Semua orang amanah. Bukan parti amanah. Kan? Sebab memang fitrah dia macam tu. Kita sifat dia macam tu. Tapi Allah cabut. Akhirnya, akhir zaman, apa jadi? Sampai kena cari siapa dengan kita orang yang amanah. Oh, ada seorang, kata Nabi SAW, Nabi cerita, ada seorang tu, dia tu jujur. Lalu dikatakan kepadanya, orang kata dia, alangkah tabahnya orang ni, alangkah jujurnya orang ni, alangkah pandainya dia. Padahal Nabi kata, padahal sebenarnya dalam hati dia tak ada iman sebesar biji sawi pun. Bukan cerita tak ada amanah. Nabi sebut dalam hati dia iman pun tak ada. Yang orang duk kata baiknya dia ni, baik dia ni, iman pun tak ada. Maksudnya entah-entah dia bukan Islam. Faham tak faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata telah datang satu zaman di mana aku sudah tidak peduli siapa yang berbai'ah kepadaku. Kalau dia seorang Muslim, maka agamanya akan melarangnya aku berkhianat. Dan jika dia seorang Kristian atau Yahudi, secara para pemimpinnya akan melarang mereka berkhianat kepadaku. Adapun hari ini aku tidak akan membai'ah kamu kecuali si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tuan-tuan, itulah beberapa daripada perbincangan kita yang panjang ni. Banyak lagi lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, banyak lagi.
antara dia. Satu lagi last. Last lah. Alhamdulillah, line kita pun okey malam ni, dah pukul 9 lebih dah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada dua pasukan yang berperang. Pertempuran terjadi di antara keduanya dengan sengitnya, padahal tuntutan masing-masing sama sahaja. Dan tidak akan terjadi kiamat sebelum dibangkitkan Dajjal pendusta. Dajjal pendusta ni bukan Dajjal yang tu. Dajjal ni ada 30 Dajjal pendusta ni. Antara mereka yang mengaku para Nabi. Hampir ada 30 orang jumlahnya, kata Nabi SAW. Masing-masing mengaku dirinya utusan Allah. Mereka ni semua mengaku Nabi. Ini Dajjal. Dajjal sebelum munculnya Dajjal yang betul. Dan yang ini tidak akan terjadi kiamat sebelum dicabutnya. Ini ada beberapa poin Nabi SAW sebut yang akan berlaku kiamat. Tak akan berlaku kiamat. La taqumus sa'ah. Tak akan terjadinya kiamat. Sehingga yang pertama, dicabutnya ilmu. Kita cerita tentang cabut ilmu. Yang kedua, banyak terjadinya gempa bumi. Ini pun betul. Kemarin saja berlaku satu gempa bumi. Kat mana tak ingat tempatnya. Berlaku gempa bumi. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, saya tengok saya baca satu artikel. Pergerakan plate bumi yang berlaku hari itu, yang mengakibatkan tsunami yang besar tu sampai Aceh semua tu, telah membawa salih ala Syekh Muhammad. Kita punya negara kita ni, Allah takdirkan tak duduk di bawah lingkaran api Pasifik. Negara yang duduk di bawah lingkaran api Pasifik ni, dia potensi dia untuk berlaku gempa bumi ni sangat besar lah, ada lah. Takdirnya kita tak. Tetapi disebabkan pergerakan plate bumi hari itu telah menyebabkan kita sendiri pun duduk di ambang, duduk dekat dengan dia. Dan tak mustahil satu hari nanti kita pun akan berasa gempa bumi itu macam mana. Sedangkan negara kita tak ada satu pun yang dia panggil apa? Bangunan-bangunan yang siap untuk berhadapan dengan gempa. Sebab kita tak ada reason untuk kita buat macam tu. Yang berapa? Yang pertama tadi, ilmu dicabut ilmu. Yang kedua, berlaku gempa bumi. Yang ketiga, waktu berlalu cepat. Yang keempat, huru-hara bermaharajalela. Yang kelima, banyak berlakunya pembunuhan. Dan Nabi SAW sambung lagi, dan tidak akan berlaku kiamat lagi sebelum harta kamu melimpah ruah. Banyak harta. Sehingga pembuat pusing pemilik harta, buat pening pemilik harta, kerana susah untuk mencari siapa yang akan menerima sedekahnya. Sehingga kan dia menawarkan, maka orang yang ditawari berkata, aku tidak memerlukannya. Lagi, tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Dan tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang melewati kuburan orang yang lain, lalu dia berkata, seandainya aku menggantikan tempat kamu. Maksudnya apa? Tempat dia ni, waktu dia tu lebih teruk daripada tempat orang sebelumnya. Keadaan sebelumnya. Dan tidak akan berlaku kiamat sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Apabila matahari telah terbit daripada barat dan disaksikan orang ramai, maka mereka semuanya beriman. Tapi pada ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya, dan yang sebelumnya dia tidak beriman ataupun berbuat baik selagi dia telah beriman. Dan sesungguhnya kiamat benar-benar terjadi ketika dua orang laki-laki sudah merentangkan kain di antara keduanya, namun belum sempat berjual beli ataupun melipatnya. Dan sesungguhnya kiamat benar-benar terjadi tatkala seorang lelaki pulang dengan membawa susu untanya tapi belum sempat meminumnya. Dan sesungguhnya kiamat benar-benar terjadi di ketika seorang sedang menghiasi kolamnya namun belum sempat dia mengisi air ke dalamnya. Dan sesungguhnya kiamat benar-benar terjadi ketika seorang mengangkat makanan ke mulutnya tapi belum sempat memakainya. Sangat cepat. Kawan yang tadi baru duk ampak nak berniaga, tak ada nak berlaku boleh, kiamat jadi hancur. Seorang tadi baru duk nak balik, tak ada nak minum, habis. Seorang, macam itulah ceritanya, betapa cepatnya apabila Allah takdirkan kiamat berlaku. Wallahu a'lam. Saya ucap terima kasih kepada pihak tadi nak cerita kata ada 2 session, kira 1 session terus je lah, nak berhenti tahu mana pun tak tahu.
Ismail pun tak bagi clue pun nak kata berhenti, saya pun lajak terus jalan. Jadi insya-Allah salih Azim Muhammad, saya harap salih Azim Muhammad, apa ni, mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita seluruhnya. Terima kasih lagi sekali kepada pihak Surau Al-Hijrah, Surau Hijrah, Taman Warisan, betul Taman Warisan Bandar Warisan Puteri Seremban. Bandar Warisan Puteri, insya-Allah Seremban. Yang itulah, yang Tuan Ismail sebut Di tadi lah. belakang tu Bandar Warisan Puteri. InsyaAllah nanti kita pilih lagi sekali. Dan saya harap semua sahabat-sahabat yang Allah berkhidmat bersama dengan kita pada malam ni dapatlah masing-masing memberikan sumbangan kepada pihak masjid, pihak surau untuk kita Salih Azim Muhammad membantu pihak surau dalam menjalankan aktiviti-aktiviti surau. Surau ni aktif, saya pun pernah sampai dah, surau yang sangat aktif, yang kita ucap syabas lah kepada pihak AJK surau yang sentiasa berusaha untuk mengimarahkan surau kita insya-Allah, Surau Hijrah, Surau Hijrah. Jadi saya serah balik kepada tuan moderator, sahabat saya Encik Ismail, silakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Jafri bin Abu Bakar Mahmudi di atas penyampaian ceramah Maghrib perdana, insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan, apa yang Ustaz ajarkan tadi boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Ustaz, kita teruskan dengan bacaan doa Ustaz sikit, insya-Allah. Boleh Ustaz bacaan doa? Ustaz? Ustaz dah hang. Okey, insya-Allah kita ada sedikit iklan. Boleh kita mainkan iklan BT? Alhamdulillah. Seterusnya ada beberapa hukuman. Yang pertamanya infak, tajaan dan kuliah subuh, kuliah maghrib dan kuliah masjid perdana sentiasa dibuka kepada muslimin muslimat yang berhajat untuk menyumbang, boleh terus bank in ke akaun Surau Hijrah seperti yang tertera di skrin masing-masing, insya-Allah. Yang keduanya, pendaftaran kelas tahsin Al-Quran sentiasa terbuka kepada muslimin muslimat yang berhajat, boleh terus hubungi saya di talian 012 408 4747, insya-Allah. Dan yang ketiganya berkenaan dengan pada 4 hari bulan, iaitu hari Rabu ini jam 9 malam kita ada perasmian studio Surau Al-Hijrah, insya-Allah, yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, iaitu Datuk Seri Haji Aminuddin Harun. Dan kita juga ada ceramah perdana yang akan disampaikan oleh pengarah JAINS, iaitu Datuk Muhammad Zaidi Ramli, insya-Allah. Tajuknya Allah Sayang Kita. Dan yang keempatnya, ceramah perdana bulanan yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad pada 5 hari bulan, iaitu hari Khamis jam 9 malam, yang bertajuk Sejarah Islam Siri 1, insya-Allah. Akan bersiaran jam 9 malam di Facebook dan juga di Zoom dan juga di Facebook Surau Hijrah, insya-Allah. Saya bacakan sedikit komen daripada Afani Ahmad. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak Ustaz dan pihak penganjur kuliah malam ini. Barakallahu fikum, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan juga daripada Roha Muhammad, terima kasih Ustaz dan perkongsian ilmu, alhamdulillah. Dan daripada Sarina Azan Sarah, moga Allah memanjangkan umur para ustaz dan murabi untuk sentiasa mengajar ilmu agama pada kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, sebelum saya mengakhiri program ini, saya ada satu pantun, iaitu pantun Negeri Sembilan. Kotopi kotongah,
bawa dodak dalam kereta. Walaupun jomu duduk di rumah, kita kono jaga kita. InsyaAllah kita jaga kita. Zaman-zaman COVID ni insyaAllah sama-sama kita jaga kita. Kita doa banyak-banyak lah insyaAllah agar COVID ni telah dihindarkan di Malaysia dan seterusnya di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sesudahi program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ribuan terima kasih semua, ribuan terima kasih kru-kru terlibat, Puan Husna, Haji Izzah, Doktor dan semua-semua kru. InsyaAllah muslimin muslimat ribuan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.